kita buat cara baru pula, dicadangkan oleh guru dia iaitu Ishaq bin Rahawai atau Rahawiyah. Guru dia kata, kalaulah ada di kalangan kamu yang boleh tulis hadis sahih, kumpulkan. Kalaulah ada, maka dia kata terlintas di hati aku nak buat. Maksud Imam Bukhari duduk depan guru dia, dan guru dia bagi idea, lontarkan. Siapa sambut? Imam Bukhari sambut, dia buat. Sebelah ni tak lontar apa? Lontar sikit, jadi sambut dan sahabat. Salah benda baru akan dia buat. Persoalan sekarang, saya nak urai sikit sebab ni penting untuk diketahui supaya kita cerita ke orang ni. Ini lebih kurang macam saya bersyarah ni untuk macam apa, niaga direct selling lah, supaya yang hadir ni boleh cerita ke orang, benda tu produk ni hadis . Baik, ada orang kata, macam mana ustaz boleh cakap, macam mana seorang macam kita boleh cakap ada perkembangan ilmu hadis? Maksudnya apa? Dulu tak kembang, dulu mundur, sekarang maju gitu? Tak, bukan maksud macam tu, salah tu. Maksud berkembang ialah munculnya cara-cara yang baru memelihara hadis disebabkan muncul cabaran-cabaran baru. Itu maksudnya. Boleh? Alright. Nanti saya tak faham, semua tak faham. Maksudnya begini, di zaman sahabat ada tak masalah orang menipu, orang cipta hadis palsu? Ada? Tak ada. Sahabat semua okey. So tak ada keperluan untuk kita jaga-jaga tentang tipu tu. Tapi bila dah masa makin berubah dan masa dah belakang-belakang, dah zaman dah kebelakangan ni, zaman lepas tu dah beratus tahun, munculnya pencipta hadis palsu. So apa ulama kena buat? Kita kena cipta satu cara nak detect siapa buat hadis palsu. So timbul cara nak detect ni, detection ke apa? Betul ke bahasa saya pun tak tahu. Cara nak kesan ni, muncul cara ni, adakah sebab dulu mundur sekarang maju? Tak, dulu tak ada cabaran, sekarang ada cabaran. Okey, dulu tak ada keperluan, sekarang ada keperluan. Itu maksud perkembangan yang saya beritahu. Lepas tu bila kita beritahu zaman Bukhari ni zaman yang berkembang pesat ilmu hadis disebabkan banyak cabaran, timbul banyak cara untuk menghadapi cabaran. Okey, antara cabaran lain yang saya boleh bagi contoh ialah cabaran sahabat Nabi bertebaran di banyak tempat. Di zaman Umar Al-Khattab, adakah ada masalah? Tak ada masalah, sebab kita dah beritahu tadi, Umar suruh sahabat duduk Madinah. Siapa nak hadis, datang Madinah. So kita okey lah, selamat. Bila zaman Osman telah dibunuh dan sebagainya, dan syahid, dan juga lepas tu sahabat mula pergi banyak tempat, apa timbul cabaran baru? Cabarannya adalah ruang nak cover tu dah diluai, coverage dah luai. So apa kita kena buat? Kita kena kejar. Dulu kita pergi Madinah semua ada, contoh ya. Sekarang kita kena kejar, nak pergi Kufah kejap, pergi Baghdad ke apa kita nak buat. Ada sahabat kat mana kita kena detect, nak cari. Tak ada GPS tapi boleh cari. Tu hebat. Boleh cari, boleh jumpa. Okey, itu cabaran kedua. Di zaman sahabat ada tak cabaran orang kata apa, lupa hadis? Sikit saja. Susah. So pembukuan tak banyak. Tapi zaman lepas tu dah makin lama, ramai orang dah susah nak hafal. Cabaran ada, iaitu cabaran lupa, tersilap, maka pembukuan makin besar. Itu maksud saya perkembangan. Ini perkara ni amat menarik kalau kita bincang dengan orang yang belajar ringkas. Dia tak belajar sejarah, dia tak tahu benda ni. Itu confirm. Sebab dulu saya pun tak tahu kan? Kita mengaji, kita rasa kita tahu hadis semua, mengaji kitab semua, ada masalah ni, sejarah kita skip tu. Dan bila berlaku semua benda ni, seorang penuntut ilmu hadis mesti tahu bahawa hadis-hadis itu ditulis, dibukukan dan sebagainya, terpelihara dan diberikan dengan cara tradisi, iaitu diturunkan dan sebagainya. Pesat ni berlakunya benda ni sampai ke hari ini, alhamdulillah terpelihara hadis tersebut dengan jalan-jalan yang kita sebutkan tadi. So ini sampai tekan ni saya rasa saya kena berhenti tajuk pertama, iaitu saya dah ceritakan sejarah periwayatan, bagaimana dia berlaku, maklumat penting untuk berkaitan dia. Dan ada lagi yang saya rasa yang saya tak beritahu, tapi saya terpaksa stop untuk pergi kepada perkara yang kedua. Mana yang paling penting sekarang ni ialah seorang penuntut ilmu hadis, sebelum dia belajar ilmu hadis, dia mesti tahu bagaimana sejarah datangnya hadis tu kepada kita. Macam orang tanya Islam datang ke Tanah Melayu macam mana, melalui pedagang Melaka. Kita kena tahu sampai tahap tu. Kalau boleh kena tahu pedagang mana dia datang, macam mana dia sebarkan Islam, kat pelabuhan ke, kat masjid ke, dekat bawah pokok ke,
Kalau boleh kita tahu sampai tahap tu, barulah kita dikata pakar sejarah. Nak belajar ilmu hadis, kita harus sejarah. Okey, cuma mungkin ada sikit lagi yang saya nak tambah, iaitu bagaimana hadis disampaikan dalam majlis-majlis penyampaian hadis. Di rumah ada, di masjid ada, di ruang luar ada, di padang yang luas pun ada. Bahkan ada satu zaman itu yang mempunyai ramai orang yang datang belajar sampai tak muat dalam rumah, sampai tak muat dekat luar rumah. Guru hadis ni duduk atas bumbung rumah, dan dia baca hadis, didengari oleh orang, dan ada pula mikrofon manusia. Ini yang best. Wujudnya mikrofon manusia ni, masuk mikrofon manusia ni apa? Dia dengar syekh ni baca 10 hadis, kemudian syekh tu stop, dia pun pusing belakang. Yang ramai yang belakang ni, yang tak dengar, dia pusing, dia baca 10. Orang sana pula ada jarak sikit dengar, pusing, baca lagi. Ramai. Pernah berlaku ramai macam tu. Pernah berlaku sikit, pernah berlaku banyak, dan terlalu banyak. Tapi cabaran yang ada, tetap ada jalan penyelesaian. Itu yang penting. Dan katanya yang cakap duduk atas pokok. Duduk atas pokok, mikrofon atas pokok lah, speaker atas pokok. Itu maksud dia. Pernah berlaku kisah macam tu. Kisah tu memberi kita banyak pelajaran kalau kita boleh fikirkan. Baik, itu yang pertama. So saya rasa saya dah tamat tentang sejarah periwayatan dan pembukuan hadis. Kalau ada yang tak jelas, insyaAllah kita boleh tanya soalan untuk dijawab pada malam esok dan seterusnya. InsyaAllah zaman sekarang ni boleh tanya soalan kat Facebook lah, tak ada masalah. Dan tak ada tanya dalam kuliah, tak boleh buat ayat, kita buat ayat dalam Facebook kan? Kalau ulama hadis dulu ada Facebook, habis lah. Dia guna sesungguh-sungguhnya. Kalau dia ada video, kalau dia ada komputer, itu tak ada komputer, tak ada radio, tak ada video, tak ada apa, kena live. Tak ada nak beli buku, tak ada nak photostat, tak ada, kena upah orang tulis. Maksudnya zaman tu, kalau kita duduk zaman tu, kalau kita boleh ada time machine pergi zaman tu kan, memang susah hidup kita kan. Nak belajar hadis, tak ada TV, tak ada radio, tak ada kedai buku, tak ada buku, kena ada duit, kena ada tenaga. Sebab tu di kalangan ulama hadis ada yang habis duit. Abu Hatim jual baju sebab mengembara jauh, baju dia bawa banyak, dia jual satu sebab nak pergi sana, nak makan, nak minum. Ada anak dia pula beli ikan tak ada masak. Cerita pelik, tapi itulah cerita dia. Beli ikan, dah tak ada fast food kan, ataupun tak ada duit nak beli makanan yang orang jual. Nak order kita senang lah, telefon sampai, lambat sampai bagi kupon voucher free kan. Zaman tu tak ada nak order nak mengaji, tak ada shortcut. So itu yang paling penting. Kalau cerita dekat orang, benda tu pun dah mengisafkan kita, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada Ustaz Anwaruddin akan sebut tentang perkara kedua, perkara ketiga dan keempat, ikut urutan ni, iaitu Ustaz Anwaruddin akan cakap tentang kaedah menilai kesahihan dan juga ilmu menilai periwayat. Itu dia akan sebut. Baik, saya akan terus pergi kepada yang terakhir dalam kertas ni, iaitu disiplin dalam memahami kandungan hadis. Okay, idea saya dengan Ustaz Anwaruddin, idea kita ialah kita perlu memahamkan asas ada 4 benda yang kita kena fahamkan dulu sebelum kita meneruskan langkah ilmu hadis. So malam ni dan malam esok ialah kefahaman sebelum meneruskan pengajian, itu maksud dia. Pertama saya sebut tadi, iaitu sejarah periwayatan. Yang kedua, kita perlu tahu kaedah ulama menilai sahih dan dhaif. Ini esok Ustaz Anwaruddin akan cakap tentang isu. Ketiga, kita kena mengetahui bagaimana berlakunya menilai periwayat, iaitu jarh ta'dil. Saya sebut banyak perkataan bagaimana. Sebab apa? Ramai orang tahu tapi tak tahu bagaimana dia berlaku. Sebagai contoh, kaedah menilai sahih dan dhaif. Ramai orang tahu. Ada ulama nilai hadis sahih dan dhaif semua. Macam mana cara dia buat? Kalau dia kata sanad tidak bersambung, macam mana kita tahu tak bersambung? Kalau dia kata periwayat ini dhaif, macam mana kita tahu dhaif? Itu maksud bagaimana yang saya nak diketahui oleh yang nak mendalami asas. Yang ketiga tu ialah bagaimana periwayat dibahagi-bahagikan. Esok Ustaz Anwaruddin akan cakap bahawa ada periwayat dibahagikan. So kita tahu lah ni, kalau sampai belajar hadis, dibahagikan ada periwayat yang dipercayai, siqah, ada periwayat yang tak dipercayai, yang lemah, yang lupa, yang penipu. Bagaimana cara membahagikannya, itu dia akan sebut esok. So saya akan sebut lagi untuk mengakhiri, insyaAllah sikit je. Masa pun sebenarnya baru sejam, tapi rasa macam lama sebab mungkin kita letih tadi. Siang hari banyak sangat makan mungkin letih. Saya bukan nak bagi semangat, tapi saya nak cerita sikit lah
Islam, iaitu ulama hadis di zaman awal, di kurun ke pertama, kedua, ketiga ni, mereka ada suka buat muzakarah hadis. Muzakarah hadis bukan pergi belajar hadis, dia buat selepas belajar hadis ataupun masa-masa lapang. Belajar hadis macam mana? Kita pergi rumah syekh, kita baca dekat dia, kita tulis, kita dengar dia baca, okey habis, kita balik, kita hafal. Muzakarah ialah sesama murid, sesama kita, ataupun sesama guru hadis, mereka muzakarah. Muzakarah dia macam mana? Engkau ada hadis berapa banyak? Hadis sekian-sekian. Kau baca, aku nak check, aku ada tak? So muzakarah, engkau baca hadis. Dan muzakarah ni kata ulama pernah berlaku daripada isyak sampai subuh. Dia tak sedar, tiba-tiba subuh. Kita boleh tak? Susah sikit kan? Cerita nak pergi semangat kan? Kan ada apa pun kan? Bola boleh kan? Ada bola lah ni? Tak? Champions League lah. Jadi muzakarah ni berlaku sampai ke tahap ada ulama hadis yang kata belajar hadis ni, dia kata dia kata manis, seronok, lebih daripada dapat duit. Dia kata lebih daripada keseronokan dapat harta benda dunia. Sampai tahap tu lah maksudnya. Kalau kita tak sampai tak apa, kita ni biasa je. Tapi kalau kita boleh sampai, kadang-kadang tu seronok sampai tak tentu arah. Betul je tu kan? Satu lagi dia kata apa? Satu kata-kata yang menarik juga sebagai selingan. Dia kata seorang hadis, saya tak salah siapa tak ingat, tapi dia kalau dia, yang saya pasti di kurun awal, di kurun kedua, kurun pertama, hujung pertama kedua, dia kata apa? Hadis ni jantan dia. Yang suka hadis ni, yang betul-betul belajar ialah yang jantan daripada kalangan lelaki. Itu maksudnya. Saya ada cakap nak beritahu payah zaman tu. Siapa yang suka belajar hadis benar-benar zaman tu, memang confirm lelaki double dia. Dan dia sebut, dia kata yang tak suka, yang tak tahan pada zaman tu, dia lelaki tapi dia sebenarnya perempuan. Dia nak kritik lah. Tapi zaman sekarang kita jumpa berbeza lah. Macam Muslimat Alam Damai, saya nampak lagi hebat dan ramai lelaki kan, mengaji hadis 8 bulan khatam satu kitab kan. Kita ada hak lelaki pun tak larat kan. Itu kita puji. Zaman sekarang kita kena buat kaedah lain. Hadis adalah lelaki, yang sukanya ialah yang lelaki dia boleh kalangan perempuan dan lelaki. Boleh ke? Maksudnya kehebatan ilmu hadis ni hanya boleh dikuasai oleh orang yang berkorban. Itu maksud zaman tu. Zaman sekarang saya rasa tak setahap tu lah. Kita ni banyak sangat, sampai kipas, banyak kipas ni, dia senang, sejuk ya, ada mic semua, Masya Allah. Okey, kita sekarang nak tahu bagaimana dibuat yang baik. Tentang tajuk yang terakhir ni sikit je, saya nak bagi panduan ataupun apakah pelajar penuntut ilmu hadis mesti tahu tentang disiplin memahami kandungan hadis. Ada dua isu je yang saya akan sebutkan, yang kita boleh akhiri, lepas tu kita buat soal jawab. Isu yang pertama ialah, ada orang kata di kalangan pengkaji hadis ataupun pengkaji barat, pengkaji Islam yang salah faham. Dia kata tuduhan ni saya jawab dengan nombor satu tu lah, iaitu tuduhan dia ulama hadis, periwayat hadis sejak zaman dulu sampai hari ini, terutama zaman ialah membukukan, membacakan, menulis hadis ni, dia tak peduli konten, dia tak kisah kandungan. Yang dia kira hadis dan hadis sebanyak mungkin, tulis sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, dia tak kisah dari kandungan. Ini tuduhan yang tidak benar, yang muncul daripada pengkaji barat. Sebab apa? Dia kata ni, dia ada hujah. Dia kata sebab kita jumpa hadis-hadis yang pelik, dia kata, tapi diriwayatkan oleh ulama hadis. Ada yang pelik, dia kata. Pelik bagi dia lah maksudnya. Kalau kita fikir pelik dalam Islam ni, mukjizat pun pelik, Al-Quran turun dari langit, Jibril semua pelik juga, tapi dia kebenaran. So sekarang ni mereka cuba meragu-ragukan orang Islam. Dia kata apa? Dia kritik ulama hadis. Dia kata ulama hadis ni bawa hadis yang pelik sebab mereka tak kisah konten dan kandungan. So jawapan kita sebenarnya ialah tuduhan ini tidak benar, kerana sejak daripada dulu lagi, sejak dari zaman sahabat, tabi'in dan ulama-ulama hadis kurun ketiga, 9 hari ini, sampailah kurun keempat, 5, 6 sampai ke sekarang,